Halo, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, 11.30 malam bersamaan dengan 21 bulan 4 2022. Okey. Kalau ikan puasa kita lebih kurang tak lama lagi, aku rasa seminggu lagi, seminggu lebih kurang 12 hari macam tu kot. Aku rasa. Okey, terima kasih pada korang dah join channel aku ni. Kemudian dah tengok aku punya video, kemudian dah layan aku punya live sebelum ni. Kawan-kawan kita ada yang tengok balik pun tak apa, tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, ini sebagai orang kata sekadar orang kata seronok-seronok untuk aku jadikan untuk menyeronokkan lagi lah sebenarnya EPL tahun ni. Okey, 21-22. Okey, channel aku banyak pasal Fantasy Premier League. Okey, jadi pada korang yang baru layan channel ni, okey, jangan lupa subscribe. Okey, pada yang nak komen sila komen. Okey, ada benda yang aku patut betulkan lagi, insya-Allah aku akan betulkan. Okey, kita fast game sikit. Okey, disebabkan kalau ikutkan game tak habis lagi untuk game week ke-33. Jadi pagi tadi ada lagi 4 game dan keputusan agak mengejutkan dan poinnya agak cantik sebenarnya. Okey. Okey, bercerita pasal poin, ini poin aku. Okey. Untuk setakat ni, sebelum bermulanya game terakhir minggu ni, okey, iaitu Burnley bertemu Southampton pagi ni lebih kurang tak silap aku pukul 3. Sekejap, pukul 3, 2.45, okey. Tak sempat nak melayan okey benda ni. Kalau ikutkan game pagi tadi pun pukul 3 pagi pun aku tak sempat nak layan. Tapi keputusan agak mengejutkan sebenarnya. Okey, keputusan pagi tadi yang paling menarik pada aku adalah game antara Chelsea dengan Arsenal. Boleh pula menang Arsenal ni, aku tak tahulah. Bertemu tim kuat cantik pula. Okey, bertemu tim yang bawah-bawah tu tak adalah pula nak cantiknya. Aku dah 3 minggu pegang player, boleh kata lama jugalah, dekat 5 minggu lebih kurang. 3 minggu tu aku mengharapkan 3 minggu tu sebenarnya mengharapkan Arsenal menang lah sebenarnya. Sebab aku ada 3 player. Aku ada White, aku ada Odegaard, aku ada Saka. Saka ada satu jaringan penalti pagi tadi. Smith Rowe ada gol 1, Nketiah tu ada 2 gol. Okey, selain tu perlawanan yang aku jangka menang, okey menang, tapi ada satu tim yang aku tak jangka pun sebenarnya. Kalau ikutkan aku jangkakan menang tapi seri, iaitu Leicester bertemu Everton lah. Everton bertemu Leicester, main dekat Everton punya tempat. Okey, kemudian Man City, okey, seperti yang dijangka menang 3-0 dengan Brighton. Itu aku jangkakan menang lah. Okey. Selain daripada perlawanan lain yang aku rasa bertemu Brighton ni, antara Spurs dengan Brighton pun aku kalau ikutkan tim yang aku jangka sepatutnya menang Spurs, tapi tak menang. Spurs kalah dengan 1-0 dengan Brighton untuk first first game lah, untuk game week ke-3 tu. Kemudian untuk Newcastle aku jangkakan menang. Okey, tapi kemenangan tu 1-0. Okey, nice lah, cantik lah. Okey, jadi bermakna Newcastle kedua-dua game minggu ni menang. Okey, seperti yang aku jangka. Okey, seperti yang aku jangka tak juga. Sebenarnya aku mengharapkan satu game Newcastle tu seri ataupun kalah. Tapi sebab aku ada player Leicester seorang, Madison, dan 1-2 player Newcastle aku masuk. Okey, iaitu Ska dengan Smith Rowe. Okey. Dan ikut pada total point kat sini, point yang ada sekarang ni kamu boleh tengok 79. Okey, buat masa ni sebelum game week 33 ni habis. Okey, korang abaikan kalau ada bunyi ke sesuatu. Tu kucing aku buat hal di dalam dia punya tandas. Aku tak tahu dia buat apa. Malam-malam ni dia buat hal pula. Okey, 79 poin aku. Okey, dalam Malaysia 125 daripada 143. Okey, jadi 125. Kemudian untuk overall rank kat sini daripada 368,027, aku naik 316,676. Okey, itu poin yang untuk minggu ni buat setakat ni lah orang kata. Mungkin ada perubahan lagi sebab kita dalam Malaysia, kalau kau tanya aku, ada 600 manager yang terlibat. Jadi macam-macam boleh jadi. Lagi ada yang player Burnley pula, ada yang player Southampton pagi ni. InsyaAllah kalau tak ada hal akan berjalan seperti biasa perlawanan tu. Okey, itu untuk game week 33. Okey, sekarang ni kita cerita pasal prediction sikit untuk game week 33, iaitu 6 player yang biasa aku sebut, yang selalu aku
letak tiap-tiap kali aku buat video, iaitu yang pertama kita bercerita pasal player yang ada satu player yang aku rasa kita kena abaikan buat masa ni. Okay, aku harap besok adalah untuk connect main. Aku harap lah. Okay, kalau ikutkan first game tu bertemu dengan West Ham, Seri tak ada apa-apa terlibat pun connect dalam perlawanan tu. Okay, jadi aku harap besok pagi bertemu Southampton ada sedikit perubahan. Tapi yelah, kalau ikut pada aku mungkin ini aku terlepas pandang kot, iaitu kalau ikutkan connect ada beberapa game yang tak terlibat. Okay, aku harap pagi besok dia main lah. Okay, itu kemudian untuk player seterusnya adalah player yang tak berapa tak cantik point. Antaranya lah 3 player ni aku rasa tak cantik point dia, iaitu Kane, Joelinton dengan Maddison. Aku lebih mengharapkan Maddison daripada yang lain sebenarnya, sebab aku ada satu player, aku ada Maddison dalam tim aku. Hanya 3 poin saja. Okay, dari 2 game, 1 game terlibat penuh dan 1 game tak terlibat. Tak selaku 1 game tu yang bertemu dengan Newcastle hanya 30 minit je main. Aku tak tahu apa yang Rodgers nampak. Okay, aku tak nampak sebenarnya. Kalau ikut kedudukan Leicester sendiri pun nombor 9, dan kalau ikutkan kalau kemenangan tu 2-2 pun dia menang, aku rasa ada berpeluang juga untuk dia cuba rapat dengan nombor lagi-lagi Wolves lah. Okay, memang rapat kalau boleh, sebab kalau ikutkan dia ada kekurangan 1 game lagi. Okay, Wolves sendiri ada 2 game sekarang ni, ada lebih kurang 2 game. Dan Leicester 2 game. Okay, Wolves ada 1 game yang masih menunggu lagi, mungkin ada double game macam yang EPL rancang. Kemudian untuk Joelinton, antara boleh katakan 50-50 lah aku cakap. Aku perlu berfikir sama ada nak ambil dia atau tak, selain daripada Maddison dan selain daripada Scar. Tapi ini adalah player yang aku betul-betul mengharapkan dalam Newcastle. Tapi lain pula yang menjadi, iaitu Bruno apa namanya, Guimaras ya. Aku tak sebut Mamat tu, susah nak sebut nama, tapi kita panggil Bruno je lah, senang kan. Okay, Joelinton 4 poin, 2 game terlibat dengan 90 minit. Tapi yang bagusnya Newcastle menang 2 game tu, main dekat home tu yang okay, nice. Apa yang ada player Newcastle agak cantik lah sebenarnya. Okay, cuma untuk striker aku rasa bermasalah sikit untuk Newcastle. Dari segi defense aku rasa tak ada masalah. Okay, agak kental semenjak orang kata take over by owner baru ni, dan aku rasa boleh katakan selepas half daripada game EPL ni boleh nampak yang Newcastle bersungguh-sungguh nak berada dalam kedudukan EPL next season. Okay, sebab aku jangkakan akan ada sesuatu yang menarik untuk musim depan untuk Newcastle. Okay, itu untuk Joelinton. Kemudian untuk Kane, salah satu player yang aku rasa aku tak mengharapkan sangat, tapi aku suka kalau ikut dalam tim aku sendiri, aku ada Son. Okay, dan kalau kau tanya aku sendiri pun harapkan Son untuk ada jaring gol, ada assistnya, poin yang agak cantik. Tapi perlawanan pada awal minggu awal hari Sabtu tu, okay, 7 lebih tak silap aku, berbeza keputusan dia, iaitu kemenangan Brighton 1-0 dekat tempat Spurs ni. Dari segi kipas pun pada aku untuk Mamat Kane ni aku rasa tak berapa nak best sangat dalam game tu. Dan kalau tak silap aku, Son pun tak berapa nak cantik untuk point tu, tak silap aku 2 point saja. Tapi agak rugilah sebenarnya kalau ikutkan bila ada kemenangan untuk Spurs, agak rapat sedikit lah dengan Chelsea. Walaupun kita tahu yang ada masing-masing, Chelsea ada 2 lagi game tak terlibat, Spurs ada lagi 1 game tak terlibat, tapi sekurang-kurangnya rapatlah juga dengan Chelsea. Seperti macam kita tahu, iaitu 2 player yang aku nak sebut ni sekarang ni adalah Foden dengan Salah. Walaupun kita tahu Liverpool menang dengan Man U 4-0 dekat Anfield, tapi ada orang kata adalah ruang sedikit masa untuk Liverpool berada dalam kedudukan nombor 1 dalam tak salah aku sehari je. Okay, sebelum perlawanan keputusan penuh untuk Man City pagi tadi, iaitu kemenangan 3-0. Okay, seperti aku jangka Foden akan terlibat dalam game ni. Nampaknya kalau ikutkan pada game pagi tadi pun aku tak nampak pun De Bruyne main. Okay, kita confirm. Okay,
Dia belum main. Okay, dia belum main. Tapi main setakat minit ke 83, agak tinggi jugalah 83. Okay, dia belum main. Okay, selain daripada De Bruyne, okay, Gundogan main, Rory main, Silva pun, Bernardo Silva pun main. Jadi kita boleh nampak sedikit orang kata poin yang cantik daripada untuk Foden. 10 poin, ada jaringan, okey, kemudian ada clean sheet kat situ, ada bonus lagi 2 poin, agak cantik lah. Okey, dari segi statistik boleh kita tengok kat sini, 2 shoot, 1 on target, 0.19 expect goal, 2 key pass, 0.14 untuk expect assist. Perlawanan yang aku jangka akan menang lah sebenarnya. Okey, 2 game ni. Okey, dua tim ni. Okey, Salah pula terlibat dengan game bertemu dengan Man U, dan kita tahu Man U sendiri pun first game dia menang dengan sorry kejap, Man U mana aku tak nampak pula Man U ni. Man U menang dengan Norwich. Okey, menang dengan Norwich 3-2. Ada hat-trick juga daripada Ronaldo, dan aku rasa masih tak terlambat lagi sebenarnya aku nak ucapkan takziah pada family Ronaldo. Okey, semoga dipermudahkan lah, walaupun kita faham. Okey, kita konsep kemanusiaan pada aku masih lagi boleh orang kata kita boleh lagi mengucapkan takziah pada family Ronaldo. Semoga dikuat semangat. Okey guys, itu untuk forecast result minggu ni. Okey, jadi kita teruskan untuk minggu game week 34. Kalau ikutkan untuk closing deadline lebih kurang pukul 6 petang hari Sabtu. Okey, ada satu perlawanan yang melibatkan double game, iaitu Chelsea. Okey, dan yang ni aku nak masukkan untuk prediction player aku, iaitu kalau ikutkan satu player prediction Chelsea yang aku letak, iaitu Mason Mount lah. Okey, kalau ikut pada YouTuber lain untuk FPL, ramai meletakkan Kai Havertz. Okey, Kai Havertz, James. Tapi untuk kedua-dua game yang Chelsea terlibat ni, aku rasa Kai Havertz masih lagi dalam, boleh kata shortlist aku juga. Tapi aku dah letakkan Mason Mount juga. Aku tak kira peduli apa aku letak Mason Mount. Okey, kemudian selain tu aku nampak Rudiger, okey, dan James antara player-player tiga player Chelsea yang aku rasa boleh diguna pakai untuk dalam game week 34, dan aku rasa tak ada masalah untuk game week akan datang. Kalau ikutkan lah, aku nampak kat sini dua player, boleh katakan macam aku cakap sebelum ni, kalau boleh jangan 3 player lah kalau aku rasa. Tapi untuk bertemu dengan game week 36 tu, aku rasa tak ada masalah untuk guna player Chelsea dalam korang punya team. Okey, sebab kalau future akan datang, Chelsea akan terlibat lagi sekali double game, iaitu game week 36 bertemu dengan Wolves dengan Leeds. Okey, antara aku rasa perlawanan yang sepatutnya Chelsea menang. Okey, ada satu home, ada satu away. Jadi agak rugi di situ kalau tak kumpul poin dekat situ. Agak cantik sebenarnya. Okey, minggu ni Chelsea sendiri akan bertemu dengan West Ham dengan Man U. Okey, kedua-dua tim tu pada aku agak kental juga sebenarnya. Iaitu kita boleh tengok sejauh mana West Ham bertemu dekat home. Tapi untuk West Ham 2-3 game ni aku rasa agak bermasalah. Iaitu kata aku, kebanyakan game kalah untuk West Ham ni. Jadi ada berpeluang lah sebenarnya Chelsea untuk menang dalam gitu. Bertemu dengan Man U pula adalah satu pada aku game yang agak seronok juga sebenarnya untuk minggu ni. Antaranya lah. Okey, sebab kalau ikutkan kita dah tahu sebenarnya, kalau ramai yang bercerita pasal Ten Hag, dalam Facebook pun ramai cerita pasal Ten Hag, Twitter pun banyak cerita pasal Ten Hag, Instagram pun banyak bercerita pasal Ten Hag. Aku betul-betul mengharapkan Ten Hag tu masuk. Okey, tapi yes, dah nampak, dah nyata, dah terang. Okey, next season kita boleh nampak Ten Hag dalam menu, dan aku jangkakan akan ada sedikit perubahan besar. Okey, sedikit perubahan besar dalam squad MU musim depan. Dan aku dengan cerita tadi dalam Twitter, tak salah aku. Okey, dalam Twitter ada 12 player yang akan terlibat dengan transfer out. Okey, itu kita akan tunggu. Antaranya kalau ikutkan aku baca tadi, Cavani akan terlibat,
Pogba akan terlibat. Defense tu aku rasa kebanyakan semua akan terlibat. Okay, Wan-Bissaka ke, Maguire ke ataupun Maguire. Okay, sorry aku sebut banyak kali, minta maaf lah pada fan-fan Maguire. Aku tahu tak ada pun dalam kawan-kawan kita yang fan Maguire, tak ada. Aku harap tak ada lah. Okay, tapi untuk fan Man U, aku mengharapkan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang terbaik sebenarnya untuk musim depan. Lagi-lagi besok Ten Hag masuk play, antara orang kata manager yang aku rasa aku boleh letakkan sebagai favourite akan datang lah, kalau cantik lah dia punya ni. Tapi dia kena, Ten Hag kena keras sikit. Come on Ten Hag, come on. Okay, untuk musim depan, okay, aku harap macam tu lah. Okay, untuk Chelsea sekali lagi aku bercerita, 3 player yang aku boleh katakan di sini adalah Kai Havertz, Mason Mount yang aku dah letak kat sini. Kemudian satu lagi James. Okay, kalau nak rasa macam harga James, aku rasa player Chelsea banyak defend yang agak mahal-mahal. Okay, Rudiger sendiri pun harga boleh tahan juga. Tapi inilah satu player yang aku boleh letak pada masa ni. Okay, cuma yang agak memerajatkan pagi tadi punya game lah. Okay, kemenangan Arsenal dengan Chelsea 4-2. Pandai pula Arsenal menang kali ni. Dah lah 3 game kalah. Aduh, aku. Okay, tapi itulah benda kita dah plan, kita dah cantik, kita dah atur, tapi tak jadi, nak macam mana. Tapi tu cakap kita sekurang-kurangnya kita usaha, dan itu adalah player yang terbaik yang kita dah persembahkan sekarang ni. Okay, tinggal dia nak jadi tak jadi je. Okay, okay, sekarang ni untuk player game-game akan datang untuk Chelsea, pada aku agak mudah sebenarnya. Bertemu dengan Everton untuk game week 35, game week 36 akan double game. Kemudian kemudian bertemu Leicester, dan akhir sekali bertemu Watford. Okay, ini kita akan tunggulah. Okay, lagi-lagi perlawanan yang akan double game ni, aku harap Mason Mount akan memberikan poin cantik. Selain daripada tu mungkin Kai Havertz yang aku rasa okay, James yang pada aku agak berbaloi juga korang pegang untuk beberapa game ni. Okay, kemudian kita bercerita pasal 2 player yang aku rasa patut aku letak juga. 2 tim ni patut aku letak, iaitu Liverpool dengan Man City. Okay, kali ni aku letakkan Sterling. Okay, berbeza sikit. Okay, walaupun kita tahu Sterling tak terlibat dalam game bertemu Brighton pagi tadi, tak ada apa-apa persembahan yang ada daripada Sterling. Tapi aku boleh kata ini antara player yang rekod yang agak cantik. Okay, kedua-dua ni pada aku rekod agak cantik bertemu of the masing-masing tau. Okay, Robertson bertemu dengan Everton, poin ni agak cantik. Ada gol tak salah aku, ada assist dia. Mamat ni memang sentiasa, kalau aku tanya aku, player yang aku rasa boleh katakan player yang belah kanan yang agak cantik sebenarnya nak pegang Robertson. Okay, agak rajin, agak lincah. Okay, pada aku dari segi attitude untuk leadership, pada aku Mamat ni agak bagus. Okay, itu yang aku nampak. Selain daripada, aku nampak dia ni antara leadership yang agak bagus tau. Lagi-lagi bila contoh untuk national team, pada aku agak bagus Mamat ni. Okay, ini untuk Robertson. Okay, untuk Sterling pula, walaupun kita tahu game pagi tadi dia tak terlibat, tapi rekod dalam bertemu dengan Watford agak cantik juga sebenarnya. Dan aku rasa untuk harga memang agak mahal lah. Tapi untuk perlawanan akan datang, aku boleh katakan Man City akan bertemu dengan tim yang agak pada aku berada di bawah, dan berada di bawah tu tak semestinya tak kuat pada aku. Sebab kebanyakan yang tim yang dia terlibat macam Watford, Leeds, Newcastle, West Ham, okay, Aston Villa kita tolak tepi. West Ham, Aston Villa kita tolak tepi. Tapi 3 tim yang aku rasa bersedia untuk all out habis tau, iaitu Watford, Leeds dengan Newcastle. Kita tahu Watford sendiri dalam kedudukan ke-19, mencuba lagi untuk bersaing di atas. Okay, kemudian untuk Leeds pula pun tengah berusaha juga untuk elak daripada zon penyingkiran. Okay, kemudian Newcastle yang kita tahu tengah strong gila dari segi defense, dari segi attack aku tak nampak lagi untuk Newcastle. Tapi aku rasa ini adalah 3 tim yang aku rasa betul-betul agak susah sebenarnya. Walaupun korang tengok ramai yang mengatakan Man City bertemu dengan tim yang agak mudah-mudah. Tak, sebenarnya kalau kau tanya aku, 3 tim yang terlibat, Watford,
Newcastle dengan Leeds ni antara tim yang betul-betul tengah berusaha gila-gila untuk, walaupun kita tahu yang Man City juga berusaha juga dulu kedudukan atas nak juga menang, kita tahu. Untuk Liverpool pula kalau kau tanya aku, dia akan bertemu lagi 5 tim lagi. Okey, cuma untuk game week 37 korang kena jaga-jaga sebab game week 37 Liverpool tak terlibat dengan apa-apa game. Okey, jadi kat situ ada rest lah kat situ. Okey, kemudian untuk Liverpool untuk game-game lain, pada aku untuk game week 34 bertemu dengan Everton, kemudian bertemu Newcastle salah satu tim yang aku rasa betul-betul akan all out juga. Spurs yang kita tahu tengah berusaha juga duduk kedudukan nombor 4, nombor 5. Okey, jadi nak layak sebenarnya untuk Champions League. Okey, untuk Aston Villa pun kita tahu Gerrard pun tengah mengemudi Aston Villa. Jadi mustahil, pada kalau tanya aku, mustahil dia orang, kebanyakan tim ni semua tengah berusaha tau. Dan akhir sekali game yang bertemu Wolves. Yes, aku rasa salah kalau dalam tim korang kena ada juga player Man City, kena ada player Liverpool. Aku syorkan sekurang-kurangnya maksimum 2. Okey, maksimum 2. Mungkin kalau boleh tak, contoh macam aku punya tim, aku letak Alexander Arnold dengan Salah, 2 player cukup. Kemudian untuk Man City aku ada Cancelo. Mungkin ada salah satu player lagi aku boleh bawa masuk untuk Man City, tapi kita tengoklah sejauh mana kita boleh letak player-player tu. Okey, kemudian untuk player seterusnya adalah Son. Okey, yang ini yang pada aku agak rugi sebenarnya untuk Spurs untuk minggu ni, iaitu kekalahan dengan Brighton tu. Sebab aku jaga game tu akan menang sebenarnya, Spurs akan menang dengan Brighton sekurang-kurangnya 1-0 atau 2-0. Tapi berbeza. Okey, aku rasa lagi bagus sebenarnya Brighton main untuk game awal game tu. Awal minggu, awal Sabtu tu. Aku rasa Brighton lagi bagus main tau. Okey, Trossard punya gol pun aku kata boleh katakan last minute pun pada aku cantik, nice. Gerakan yang pada aku agak mudah, simple, tiba-tiba ada jaringan gol. Okey, kejap aku minum sekejap. Simple, gol dia agak cantik. Pada mula-mula aku ingat awal-awal game tu akan ada gol, rupanya tak ada gol apa-apa. Okey, 2 poin je. Okey, dari segi kipas pun aku tak nampak sangat untuk 2 player yang aku boleh katakan kategori sebagai hot item juga, hot player, iaitu Kane dengan Son ni. Dua-dua tak nampak statistik yang agak cantik. Okey, itu untuk Son. Tapi aku letak sekali lagi dalam prediction aku game week 34 untuk kita nak tengok sejauh mana. Sebab kalau ikutkan pada game seterus ni untuk Spurs ni, dia akan bertemu dengan Liverpool dengan Arsenal untuk game week 36, double game. Okey, kat situ itu satu je double game. Yang lain pada aku agak mudah, bertemu Brentford, bertemu Leicester, okey, bertemu dengan Burnley, bertemu Norwich. Kalau ikutkan untuk Norwich Burnley dengan Brentford tak boleh makan bro. Okey, yelah, tapi ya, macam aku cakap lah sebelum ni, dia orang masih bersaing, Spurs masih lagi bersaing. Okey, kalau ikutkan kedudukan keempat, tak semestinya kau berada dalam keadaan selamat. Tak, pada aku bawah-bawah tu players Arsenal ada, Man U ada, tengah berusaha juga. Okey, West Ham pun terlibat juga. Okey, antara 3 player ni, 4 tim ni aku boleh katakan Arsenal, Spurs dengan West Ham pada aku agak membazir pada aku. Penggunaan dari segi opponent yang bertemu pada aku agak mudah, tapi dijangka luar jangkaan aku sebenarnya. Okey, luar jangkaan kita jugalah sebenarnya. Kita tak boleh jangka sebenarnya game mana yang betul-betul jadi atau tak. Kita hanya predict mana yang betul ikut pada, macam aku lebih suka ikut pada record yang ada. Dalam masa sama aku tengok juga pada performance team juga. Okey, seterusnya pada aku 2 player lagi ni aku rasa aku boleh ambil kira sebagai aku punya watchlist je lah. Okey, walaupun salah satu player ni tak ada sebenarnya dalam senarai YouTuber FPL. Contohnya macam FPL Map menolak sebenarnya player ni, iaitu Bruno Guimaraes. Okey, aku harap aku sebut betul nama dia, sebab dia ni ex player Ajax. Okey, Ajax ada lagu Ajax ke Lyon, aku tak pasti lah. Sekejap aku confirm kan nama dia. Nama dia agak susah sikit nak sebut, tapi Mamat ni boleh katakan baru lagi. Okey, sekejap.
sebelum tu. Okay, mana dia? Aku tak nampak pula. Okay, Lyon, sorry, bukan Ajax. Okay, Lyon. Dari segi point minggu ni agak cantik sebenarnya Ahmad ni. Bukan main utama sebenarnya aku meletakkan dia ni dalam prediction aku sebagai bukan main utama lah sebenarnya. Walaupun kita tahu dia dapat 20 point yang ada sekarang ni. Okay, 20 point, sorry, berapa point lah? 20 point untuk 2 game ni. Bertemu Leicester menang 2-1, ada 2 gol. Kemudian untuk bertemu Crystal Palace ada assist juga. Tapi aku tak meletakkan main utama aku sebenarnya letak dia. Tapi aku nak tengok sejauh mana dia boleh pegang, dia boleh bawa Newcastle ni untuk sampai habis season. Okey, iaitu yang aku nak tengok dia. Okey, Newcastle pula terlibat dengan beberapa game lagi. Okey, dalam untuk saki baki yang ada lah. Okey, dari 5 game yang bertemu, okey, 5 tim yang dia akan bertemu, hanya Norwich dengan Burnley saja yang aku confident dia orang boleh menang. Okey, kemudian untuk bertemu Liverpool, ada satu game ada bertemu dengan Man City. Dua-dua tu adalah kedudukan nombor 1 dan 2. Dan Arsenal juga tengah berusaha juga duduk dalam kedudukan yang selesa juga, iaitu nak terlibat juga dengan Youth Champions League untuk musim depan. Burnley pun tengah struggle gila untuk nak duduk dekat kedudukan yang selesa juga untuk elak zon penyingkiran. Norwich pada aku agak mudah juga sebenarnya untuk Newcastle menang. Tapi kalau contoh tercedok pun aku rasa tak ada masalah untuk Newcastle untuk selamat untuk musim ni. Tapi aku nak tengok sejauh mana Mamat ni. Okey, sejauh mana dia boleh pergi. Walaupun aku tahu dalam FPL Match sendiri mengatakan avoid dia Mamat ni. Okey, tapi aku nak tengok sejauh mana. Okey, macam aku cakap sebelum ni, ini bukan adalah player-player yang aku betul-betul ambil minggu ni. Tidak. Dan player-player ni pun tak terlibat. Kebanyakan kalau kau tanya dalam aku punya team yang ada sekarang ni pun, aku ada Son je. Okey, yang lain-lain tu sebagai sebagai watchlist kita, sebagai prediction aku menyatakan game ni akan seronok, point dia akan cantik. Okey, itu yang aku predict lah untuk player ni. Okey, untuk Zaha pula kalah dengan Newcastle pagi tadi. Okey, 1-0. Kalau tanya aku, Crystal Palace agak terluka sikit lah pada aku, iaitu last game untuk FA Cup pun dia dah tersingkir. Tapi agak bagus juga sebenarnya Crystal Palace sebab berada dalam kedudukan separuh akhir tu pada aku dah cukup bangga lah sebenarnya. Okey, agak kental duduk dia terlibat dengan FA Cup lagi. Jadi player-player dia pun banyak dalam condition yang kena jaga-jaga. Okey, Vieira kena jaga-jagalah player dia. Okey, minggu ni Crystal Palace akan terlibat dengan bertemu dengan Leeds. Okey, kalau ikutkan kedudukan Leeds pun 16, kedudukan 16, dan Crystal Palace pun nombor 14. Dari segi point aku boleh katakan tak jauh beza pun sebenarnya, ada 4 point je beza dia. Tapi aku nampak untuk Crystal Palace ni dia akan bertemu dengan Leeds ni di dekat home. Okey, dekat home, jadi agak berbeza sedikit. Okey, mungkin ada sedikit tentangan juga hebat daripada Crystal Palace dan Leeds. Okey, dan aku jangkakan game ni akan dimenangi oleh Crystal Palace. Aku jangka okey, aku jangka, dan Zaha adalah player yang aku rasa sesuai juga untuk korang letak dalam tim korang. Okey, okey guys, itu saja 6 player yang aku dah sebut untuk game week 34. Dan kalau kau tanya aku, mungkin mungkin ada kawan-kawan kita yang berbeza pendapat. Okey, mungkin kalau kau tanya aku, kalau ikutkan lebih sebenarnya, lebih daripada apa yang aku jangkakan. Bukan 6 player sebenarnya, kalau ikutkan lebih sebenarnya. Tapi disebabkan kita aku lebih suka letak 6 player ni, yang mana kita rasa boleh jadi atau tak jadi. Okey, mungkin berbeza dengan kau punya pendapat lain. Okey, mungkin ada ramai kata Kai Havertz lagi sesuai dalam game tu. Tapi ingat, Chelsea, kita dari segi rekod yang aku nampak, dari segi perjalanan EPL musim ni, sebab kita terlibat dengan COVID lagi, dan game-game ada yang pending, ada yang terlibat dengan COVID. Okey, masa tu awal tengah-tengah bulan, tengah-tengah musim ni kan. Jadi yang aku nampak player kebanyakan
tim-tim yang terlibat dengan double game ni tak ke semua player dia yang ada dia bermasuk. Mungkin kalau kau tanya aku, maximum tak sepenuhnya game dia akan main 180 minit, iaitu kalau ikutkan 2 game 90 minit 10 minit, tak, aku tak jangka pun dia akan, aku betul-betul aku confident lah aku cakap tak semua game yang betul-betul dia terlibat untuk game. Sebab kalau ikutkan Chelsea pun terlibat dengan FA Cup untuk final bertemu Liverpool lagi. Jadi dia jaga, Tuchel pun sendiri tengah menjaga player dia dalam kondisi agak terbaik. Okey, untuk Crystal Palace pada aku nice lagi, boleh berada dalam kedudukan baik. Okey, macam Liverpool dengan Man City pun masih lagi terlibat dengan Champions League. Okey, jadi kita tunggu. Okey, kita tunggu keputusan untuk game week 33 dulu. Okey, pagi ni beli bertemu Southampton, dan kita tunggu juga keputusan untuk game week 34 akan datang ni. Okey, closing seperti aku cakap awal-awal ni, aku ingatkan sekali lagi, pukul 6 petang tau. Okey, 6 petang aku confirmkan balik, 6 petang hari Sabtu 23 hari bulan 4, 6 petang. Okey, itu deadline untuk game week 34. Jadi korang ada masa lagi untuk besok orang kata mencatur player korang dalam team korang. Okey, aku harap okay, aku bercerita sikit pasal game week 34 lah. Okay, minggu ni Arsenal akan bertemu Man U. Okay, game yang aku jangka agak seronok selain daripada Chelsea dengan Man U. Sebab game week 34, oh sorry, ada satu lagi double game. Ya, aku confirmkan. Macam mana boleh tak nampak ni? Okey, ada lagi beberapa, ada satu lagi tim yang terlibat dengan double game, iaitu Arsenal dengan Man U punya game. Okey, dia akan bertemu dengan Arsenal dan bertemu dengan Chelsea. Ini pun pada aku agak seronok juga ni. Okey, hari Sabtu 7.30, game yang patut korang tengok Arsenal dan Man U. Itu wajib aku rasa aku nak tengok. Okey, kemudian game seterus Man U adalah Man U bertemu Chelsea, dan Chelsea akan bertemu, sebelum tu Chelsea akan bertemu dengan West Ham. Okey, jadi ada dua tim terlibat dengan double game, iaitu Man U dengan Chelsea. Aku harap betul kot. Itu saja kot. Ada lagi ke? Chelsea. Okey, semua tim terlibat. Okey, semua tim terlibat minggu ni. Okey, kemudian game seterusnya hari Ahad tu, hari Sabtu tu, iaitu Leicester bertemu dengan Aston Villa, Man City dengan Watford. Game yang pada aku Man City dengan Watford ni, aku jangka memang Man City akan menang lah. Okey, kemudian untuk Norwich dan Newcastle, aku jangkakan Newcastle akan menang game tu. Kemudian untuk Brentford dengan Spurs, takkan sekali lagi kalah kot. Okey, aku harap akan ada keputusan yang agak menarik untuk Spurs. Okey, untuk Brighton dengan Southampton, aku jangkakan Brighton. Okey, Burnley dengan Wolves. Okey, Burnley dengan Wolves, game yang pada aku agak balance. Okey, untuk Leicester dengan Aston Villa tadi pun pada aku agak balance. Kita tunggu keputusan. Untuk Chelsea dengan West Ham, okey, kedudukan dari segi performance aku nampak Chelsea lah. Okey, aku nampak Chelsea. Tapi setelah kekalahan dengan Arsenal ni, aku rasa akan ada ini kena jaga, sebab Chelsea bila kalah sekali dia akan menang lain macam pula. Okey, tengok macam sebelum ni menang dengan 6-0 dengan Southampton. Sebelum tu dia kalah dengan Real Madrid untuk Champions League. Sebelum tu dia kalah dengan Brentford 4-1 okey, kalah dengan 4-1. Untuk Liverpool dengan Everton, okey, game ni agak seronok juga. Okey, Everton pun sendiri tak nak tersingkir dalam EPL kali ni. Okey, dia nak berada lagi untuk EPL akan datang. Okey, kita saksikan, tapi aku jangka Liverpool akan menang game ni. Okey, untuk Crystal Palace dengan Leeds, aku jangkakan Crystal Palace. Untuk Man U dengan Chelsea, aku jangkakan game tu agak balance. Okey, Arsenal dengan Man U pun pada aku agak balance. Tapi aku fokus pada home away lah pada aku. Dari segi Arsenal dengan Man U, aku jangkakan akan ada kemenangan dekat Arsenal. Okey, untuk Man U dengan Chelsea agak balance. Aku jangkakan dari segi advantage aku boleh kata Man U lah. Okey, tapi aku nampak kat sini Chelsea ya bro. Okey, aku minta maaf pada fan Man U. Okey, bukan dari segi performance lah. Okey, tapi aku harapkan ada sedikit perbezaan lah, sedikit perubahan lah. Bila contoh
lagi-lagi bila Ten Hag masuk, okey, dan player-player yang terlibat untuk transfer out tu pun pada aku kenalah buktikan yang sejauh mana dia boleh kata yang dia berada betul-betul masih lagi diperlukan dekat Man U. Okey, macam Pogba kita daripada dulu pun dengar macam dia nak keluar tapi tak keluar. Aku harap Ten Hag akan buat yang terbaik untuk Man U. Okey, aku harap lah. Okey, sebenarnya aku nak tengok balik MU ni. Okey, insyaAllah. Okey, akan ada beberapa video lagi aku akan buat. Okey, ini mengenai musim ni punya EPL dan musim akan datang punya EPL. So guys, terima kasih dah tengok channel aku. Terima kasih juga tengok video aku ni. Terima kasih juga kawan-kawan kita yang dah bagi sedikit komen. Banyak komen pun tak apa, sedikit komen pun tak apa pada aku. Itu memberi sedikit orang kata idea untuk aku ubah buat lagi terbaik untuk korang. So kita jumpa dalam next video lagi. Okay, next live insyaAllah kita live pukul 6 dan pukul 5 suku 5.30. InsyaAllah aku akan on lagi Sabtu tu. Untuk yang lain-lain tu akan update dalam Facebook kemudian. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum bro. Aku Amy. Bye.